Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen, segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini ada dua kisah. Kisah pertama menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh seorang pembantu perubatan ketika dia bertugas di bahagian postmortem. Kisah kedua dalam segmen singgah seram adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton. Penonton ni ceritakan apa yang dia alami ketika dalam perjalanan balik daripada KL nak balik ke Selangor. Dia naik motor, dia berhenti di satu bus stop. Masa dia berhenti dekat bus stop tu lah, ada satu perkara misteri terjadi kepada dia. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang seorang wanita yang mempunyai jantung di luar badan. Dia letak dalam beg jantung tu. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Halim untuk memudahkan cerita. Halim bertugas sebagai seorang pembantu perubatan. Dah lama lah Halim jadi pembantu perubatan ni. Dah 40 tahun. Sekarang ni Halim dah pencen lah. Sepanjang bertugas sebagai pembantu perubatan, Halim pernah bertugas di unit kecemasan di hospital. Selain daripada tu, Halim juga pernah bertugas sebagai seorang tenaga pengajar lah di sebuah kolej latihan perubatan. Dekat situ Halim mengajar lah, mengajar semua pelatih-pelatih baru ni, pelatih pembantu perubatan. Memang dah banyaklah pengalaman Halim bertugas puluhan tahun. Tapi pada 10 tahun terakhir dia bertugas, Halim buat keputusan untuk memohon bertugas di bilik mayat, bilik postmortem. Bila kita sebut bilik mayat, lepas tu postmortem, kita fahamlah memang akan berurusan dengan mayat, akan buat bedah siasat. Masa mula-mula Halim bertugas di bilik mayat ni, di unit postmortem ni, memang tak biasa lagi lah. Balik ke rumah tu, isteri tak bagi masuk rumah. Dia suruh mandi dulu, mandi dekat luar rumah, mandi guna air perahan lemon, perahan limau nipis tu, barulah boleh masuk ke dalam rumah. Masa tu masih tak biasa lagi lah, dengan bau mayat sampai dekat rumah, macam-macam benda. Tapi walaupun macam tu, tahun pertama dan juga tahun kedua Halim bertugas di bilik mayat, tak ada apa-apa lagi. Perkara misteri mula berlaku bila Halim memasuki tahun ketiga berkhidmat di unit postmortem. Dalam kisah ni, Halim ada ceritakan 3 kejadian misteri yang dialami, yang dia nampak dengan mata kepala sendirilah di bilik mayat tu. Kejadian pertama berlaku semasa Halim dan juga pembantu dia menguruskan satu mayat. Sedang diorang berdua menguruskan mayat tu, tiba-tiba mayat tu, tangan mayat tu pergi pegang pergelangan tangan pembantu Halim. Pembantu Halim ni memang terkejut lah pada masa tu. Iyalah, yang diuruskan tu mayat, bukannya orang hidup. Tiba-tiba mayat tu pergi genggam pergelangan tangan dia. Sekali dengan Halim terkejut masa tu. Tapi sebenarnya perkara ni memang boleh berlaku. Bagi sesiapa yang mengkaji tentang mayat, pasti pernah dengar istilah rigor mortis. Rigor mortis ni adalah fasa di mana mayat tu menjadi keras. Tubuh kita ni, jasad kita ni, bila kita dah mati, akan melalui beberapa fasa. Antara fasa tu adalah rigor mortis. Perkara ni memang boleh berlaku. Manalah tahu. Kalau masa tu kebetulan, masa asisten Halim ni uruskan mayat tu, tangan dia, pergelangan tangan dia betul-betul berada hampir dengan tangan mayat tu. Jadi bila mayat tu mengalami masuk fasa rigor mortis, tangan tu akan menggenggam pergelangan tangan asisten Halim. Bila dah jadi macam tu, asisten Halim ni cuba buka tangan tu, tangan mayat tu, tapi tak boleh. Memang kuat betul mayat ni pegang pergelangan tangan dia. Halim pun datang. Halim datang, cubalah cungkil jari-jari mayat ni, tapi tak boleh. Memang betul-betul ketat. Diorang berdua dah mula panik. Halim macam-macam benda dia buat. Dia pergi pusingkan mayat tu lah, macam-macam benda lah. Tapi masa ni lah perkara pelik berlaku.
Masa Halim pusingkan mayat tu menghadap ke arah lain dalam usaha nak leraikan tangan tu lah, nak lepaskan genggaman tangan mayat tu daripada pergelangan tangan asisten dia. Masa dipusingkan mayat ni lah dia terperasan. Mata mayat tu masa dia baring terlentang tu, mata dia menghadap ke atas macam biasalah. Tapi yang peliknya, masa Halim pusingkan mayat tu, anak mata mayat tu memandang ke arah dia. Maknanya badan dia terpusing sekali dengan kepala, tapi mata dia bergerak. Mata dia tak lepas daripada memandang Halim. Dekat situ pelik. Kalau betul lah mayat ni mengalami rigor mortis, tak akan jadi macam tu. Bulu roma Halim mula meremang. Ini bukan rigor mortis. Ini memang ada benda lain. Bila Halim dah sedar perkara ni bukan rigor mortis, Halim pun mula ikhtiar. Halim melaungkan azan dalam bilik postmortem tu. Lepas Halim selesai azan, Halim baca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Bila dah selesai azan, dah selesai baca surah Al-Fatihah 3 kali tu, Halim cuba sekali lagi. Dia cungkil jari mayat tu. Kali ni berhasil. Tangan asisten dia terlepas daripada genggaman tangan mayat tu. Bila tangan tu dah terlepas, diorang berdua ni terus berlari keluar daripada bilik postmortem. Jadi sekarang ni Halim dan juga asisten dia dah berada di luar bilik postmortem. Diorang cuba tenangkan dirilah pada masa tu. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu, Halim dan asisten dia masuk semula ke dalam bilik postmortem tu. Masa tu diorang terkejut. Mayat tadi yang ada dekat atas tempat nak bedah mayat tu dah tak ada dekat situ. Halim bertambah risau. Tapi macam mana pun dia tetap kena masuk. Kena tengok. Halim dan juga asisten dia pun masuklah. Masuk pergi dekat dengan tempat bedah mayat tu. Lepas tu diorang nampak mayat tu rupanya berada dekat bawah. Terbaring elok aje dekat atas lantai di sebelah tempat nak bedah mayat tu. Bermacam-macam persoalan timbul dalam kepala Halim. Macam mana pula mayat tu tiba-tiba boleh ada dekat bawah? Halim dan pembantu dia pasti tadi masa diorang berlari keluar, mayat tu masih lagi berada dekat atas tempat bedah tu. Kalau nak kata mayat tu jatuh, macam mana boleh jatuh? Diorang tak dengar apa-apa pun. Kalau mayat tu jatuh ke bawah, pasti akan dengar bunyi benda jatuh. Satu lagi, kalau betul lah mayat tu jatuh, dia tak akan baring dalam keadaan yang elok macam tu. Kejadian kedua pula berlaku kepada Halim semasa dia menguruskan jenazah seorang warga asing. Masa tu dalam bilik postmortem tu ada 3 orang. Ada Halim, ada seorang staf hospital, kawan Halim lah. Kawan Halim ni dia ada ilmu yang tinggi lah, ilmu agama yang tinggi. Dan lagi seorang adalah seorang jururawat. Sedang Halim menguruskan mayat tu, tiba-tiba jururawat ni menjerit. Menjerit tutup mata. Masa tu memang jelas, memang nampak sangat lah jururawat ni sedang ketakutan. Dia seolah-olah ternampak sesuatu. Jadi kawan Halim yang staf hospital ni tanya jururawat tu, kenapa? Nampak apa? Jururawat tu tak boleh nak bercakap pada masa tu. Dia tutup mata di sebelah. Lepas tu dia tunjuk. Dia tunjuk macam tu. Jari jururawat tu menuding ke arah belakang Halim. Halim pula, bila dah nampak jururawat tu tuding ke arah belakang dia, tubuh dia jadi kaku. Halim tak berani menoleh ke belakang. Sebab memang pada masa tu Halim ni dah meremang. Bulu roma dia dah meremang. Masa itulah kawan Halim ni meluru ke arah belakang Halim. Dan pada masa yang sama, tiba-tiba Halim tersungkur ke depan. Halim kata dia terasa seperti ditendang daripada arah belakang. Halim tak pasti apa yang tendang dia. Sama ada kawan dia tu ataupun ada benda lain yang tendang dia. Bila Halim dah jatuh tersungkur tu, Halim pun memandang ke arah belakang. Masa itulah Halim terpandang sesuatu. Halim sangat terkejut. Apa yang Halim pandang sekarang ni adalah seekor makhluk. Makhluk yang sedang mencangkung dan mempunyai rambut yang sangat panjang. Kawan Halim pula, pada masa tu, Halim nampak sedang menggenggam rambut makhluk yang panjang tu. Disebabkan terlalu terkejut, Halim pun pengsan. Itulah kejadian kedua yang dialami oleh Halim. Tak tahulah apa benda makhluk tu. Kejadian ketiga yang berlaku kepada Halim berlaku selepas dia menguruskan satu jenazah. Jenazah seorang banduan
yang menjalani hukuman gantung sampai mati. Tak pastilah masa tu waktu siang ataupun malam. Halim berada dalam pejabat pada masa tu. Pejabat pengurusan bilik mayat. Pejabat pengurusan bilik mayat terletak betul-betul bersebelahan dengan bilik mayat, bilik postmortem. Masa tu dalam pejabat ada 3 orang. Ada Halim, pembantu Halim dan seorang lagi adalah pemandu. Pemandu tak pastilah pemandu ambulan ataupun pemandu ban jenazah. Macam tu lah. Sedang diorang bertiga buat kerja dalam pejabat tu, tiba-tiba diorang semua dengar suara seorang lelaki menangis. Datangnya daripada arah bilik mayat, bilik postmortem tu. Mendayu-dayu suara tu menangis dan dia bercakap, "Mak, maafkan saya mak, ampunkan saya mak." Macam tu lah lebih kurang. Suara lelaki tu menangis. Tak henti-henti suara tu. Masa tu pembantu Halim dia nak bercakap, dia nak tegur suara tu. Tapi belum sempat pembantu Halim ni tegur, Halim dah larang. "Kau jangan tegur. Jangan tegur. Buat tak tahu je." Jadi pada masa tu Halim, pembantu dia dan juga driver ambulan tu buat tak tahu je, teruskan kerja macam biasa. Diorang bertiga ni sebenarnya bukan tak takut. Takut. Tapi diorang cekalkan hati. Diorang keraskan hati. Buat tak tahu je, teruskan kerja masing-masing. Sampailah habis waktu bekerja. Bila dah habis waktu bekerja, diorang bertiga pun kemaslah barang. Kemas barang dan cepat-cepat beredar daripada tempat tu. Tapi si Halim ni, dia terasa ingin tahu. Dia rasa nak tahu apa benda yang menangis tadi. Jadi Halim pun sebelum dia keluar, dia pergi jenguk dekat bilik postmortem tu. Masa itulah Halim ternampak ada kelibat seorang lelaki yang berbogel. Lelaki tu sedang berdiri menghadap peti mayat, salah satu peti mayat yang ada dalam bilik postmortem tu. Lelaki tu berdiri menghadap peti mayat tu dalam keadaan yang teresak-esak, menangis teresak-esak. Halim sangat terkejut pada masa tu. Halim tak cam lelaki yang berdiri yang berbogel tu siapa. Tapi yang pastinya peti mayat yang dihadap tu, yang ada di depan lelaki yang berbogel tu, adalah peti mayat banduan yang mati selepas menjalani hukuman gantung sampai mati yang diuruskan awal tadi. Bila dah nampak benda macam tu, Halim pun teruskan perjalanan dia macam biasa. Dia tak hirau lah. Tak adalah dia pergi tegur lelaki yang berbogel tu. Memang sah bukan manusia. Kisah kedua ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton. Penonton ni minta saya gunakan nama Ariel. Tapi saya tak pandai sebut sangat Ariel. Saya akan gunakan nama samaran Airil lah untuk memudahkan cerita. Airil tinggal di Selangor. Airil ni dia jenis yang suka berjalan seorang diri lah. Biasanya Airil akan naik motor kalau dia pergi berjalan. Airil ni dia ada sebiji motor. Motor jenis Honda RS 150. Dengan motor tu lah biasanya Airil ni pergi merayau. Kadang-kadang sampai ke Perak. Daripada Selangor tu dia bertolak pagi, pergi ke Perak seorang diri menaiki motor Honda RS 150 tu. Lepas tu dah sampai tengah malam, dia patah balik ke Selangor. Macam tu lah tabiat si Airil. Suka merayau-rayau seorang diri menaiki motor dia. Pada satu hari ni, Airil macam biasalah. Dah balik kerja tu, dia akan pergi merayau menaiki motor dia. Kali ni Airil pergi merayau ke KL. Daripada Selangor ke KL. Sampai di KL tu, bermacam-macam tempat lah dia pergi. Masuk sana, masuk sini. Lebih kurang jam 8 malam, barulah Airil nak balik semula ke Selangor. Masuk highway. Airil tak bagi tahu secara spesifik highway mana. Tapi yang pastinya highway di Selangor lah. Nak menghala ke Selangor. Masa masuk highway tu, Airil memang dah letih. Badan dia dah letih. Sebab seharian pergi meronda di dalam KL, bandar KL tu. Masa tu jari dia pun sakit katanya. Sebab dia tekan clutch daripada tadi. Dalam jarak lebih kurang 40 km sebelum sampai ke rumah dia tu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Airil pun carilah tempat berteduh. Daripada jauh, nampaklah ada satu bus stop ni. Airil pun cepat-cepat menuju ke arah bus stop tu. Dia parking dekat situ, jadikan tempat berteduh. Airil cakap bus stop ni dia bukan jenis yang ada seat. Tak ada kerusi dekat situ. Tak ada tempat untuk duduk. Dia cuma ada bumbung aja. Dekat situlah Airil berteduh daripada hujan lebat tu. Bila Airil dah sampai dekat bus stop tu,
Dia pun tongkatlah motor. Turun daripada motor, cabut helmet, lepas tu lap muka dia. Dia mengelamun sekejap dekat situ, berehat. Sedang Airil berehat tu, Airil pandanglah ke arah motor dia. Masa tu Airil baru terperasan, salah satu side mirror dia ni longgar, tak berada pada kedudukan yang betul. Jadi Airil pun cabutlah kunci motor dia. Cabut kunci motor dia, pergi ke bahagian seat. Dia letak kunci dekat situ, angkat seat dia. Airil nak ambil spana. Dia nak betulkanlah side mirror yang longgar tu. Bila Airil dah angkat seat motor dia, dia pun ambil lah spana. Dia betulkanlah side mirror tu, dia ketatkan. Dah selesai ketatkan side mirror tu, Airil pun ambil balik spana, simpan dalam dalam bawah seat dia tu, tempat simpanan barang. Masa tu seat motor Airil dalam keadaan yang terangkat. Bila dah letak dalam tempat simpanan barang tu, spana tu, Airil pun letaklah balik seat tu ke bawah. Masa itulah Airil terperasan. Dekat bahagian hujung bus stop tu berdiri seorang lelaki. Lelaki yang berpakaian serba hitam, baju hitam, seluar pun hitam. Lelaki tu kelihatan berdiri tegak menghadap ke arah trafik, ke arah highway itulah, memandang kereta motor yang lalu lalang dekat kawasan tu. Masa tu Airil dah mula rasa semacam, rasa pelik. Daripada mana pula lelaki ni muncul? Tadi masa Airil sampai dekat bus stop tu, memang tak ada orang. Tak ada seorang manusia pun dekat situ. Dia seorang aja dekat situ. Tapi bila Airil fikir balik, boleh jadi lelaki ni adalah pekerja asing yang bekerja di ladang sawit. Dekat belakang bus stop tu memang ada satu ladang sawit. Mungkin dia dah berlari, berteduh dekat bus stop tu. Bila dah fikir macam tu, tak apalah. Airil pun duduk atas motor dia. Tiba-tiba guruh berdentum dengan sangat kuat. Sangat kuat bunyi dentuman guruh tu, disertai dengan satu cahaya yang sangat terang, cahaya kilat. Airil terperanjatlah pada masa tu. Dia pejam mata sebab terkejut. Bila Airil celik balik mata, bila dah habis bunyi dentuman guruh tadi, Airil terkejut. Lelaki tadi yang berpakaian serba hitam tu sekarang ni berdiri betul-betul hampir dengan dia. Entah macam mana lelaki tu boleh bergerak dengan sangat cepat. Tadi lelaki tu berdiri dekat bahagian hujung, tak tahu macam mana tiba-tiba lelaki tu boleh berdiri betul-betul hampir dengan dia. Masa tu barulah Airil bernampak dengan jelas lelaki yang berpakaian serba hitam ni, badan dia sangat tinggi. Dan yang peliknya, lelaki ni langsung tak basah. Baju dia tak basah, seluar dia tak basah, rambut dia semua tak basah. Posisi lelaki tu masih lagi sama macam tadi, berdiri tegak menghadap ke arah jalan. Bulu roma Airil serta-merta meremang. Airil dapat rasa lelaki yang berdiri dekat bus stop ni, yang berpakaian serba hitam ni, bukan manusia. Jadi Airil buat keputusan untuk lari daripada situ, tinggalkan kawasan tu. Airil pun startlah motor dia. Start banyak kali tak hidup. Barulah Airil teringat kunci motor dia masih lagi ada dekat seat. Dia nak ambil spana tadi. Dia buka seat dia, kunci dia masih lagi ada dekat situ. Airil pun cepat-cepat ambil kunci tu, hidupkan enjin motor dia, terus beredar daripada situ. Dalam perjalanan balik tu, Airil tak terus balik ke rumah. Airil singgah dulu ke satu warung. Dia minum air dulu, lepak dulu, rehat dulu, lebih kurang sejam macam tu. Barulah Airil sambung perjalanan balik ke rumah dia. Bila dah sampai dekat rumah, Alhamdulillah, tak ada apa-apa gangguan. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang seorang wanita yang mempunyai jantung di luar tubuh dia. Jantung wanita ni diletakkan dalam sebuah beg. Dengan cara itulah dia bergerak ke mana-mana. Nama wanita ni adalah Selwa Hussain yang berasal daripada Britain. Kisahnya bermula pada bulan Jun tahun 2017. Pada satu hari ni, Selwa mengalami sesak nafas yang sangat teruk. Tapi Selwa bernasib baik. Selwa ni, dia sempat memandu kereta dia, sempat berjumpa dengan doktor. Doktor tu adalah doktor peribadi, doktor keluarga dia. Maknanya keluarga Selwa ni, Selwa Hussain ni, adalah keluarga yang berada lah, sampai ada doktor peribadi sendiri. Lepas dah berjumpa dengan doktor tu, dia dikejarkan ke hospital. Bila dah sampai dekat hospital tu, pihak hospital sahkan Selwa ni mengalami kegagalan jantung yang kritikal. Maknanya jantung dia memang bermasalah lah, masalah yang serius.
Tapi masalahnya, masa tu pihak hospital nak gunakan pam, nak bantu jantung sel luar ni. Tapi badan sel luar terlalu lemah, tak boleh. Nak buat pemindahan jantung pun tak boleh. Sebab sel luar ni dah menghadapi satu kesakitan yang teramat sangat. Maknanya tak boleh lah nak ambil jantung penderma lain, nak gantikan jantung dia tu, tak boleh. Badan sel luar tak mampu nak tanggung kesakitan tu. Tapi masih ada satu pilihan, pilihan rawatan lain. Cara yang terakhir untuk bantu sel luar ni adalah dengan menggunakan jantung buatan, artificial punya jantung. Jadi pada masa tu, suami sel luar lah yang bertanggungjawab. Suami sel luar ni dibenarkan pihak hospital untuk letakkan jantung buatan manusia, jantung artificial. Bila pihak hospital dah dapat kebenaran daripada suami sel luar, pakar bedah pun mulalah keluarkan jantung sel luar, jantung sebenar sel luar lah. Dia keluarkan, kemudian disambung saluran jantung tu kepada jantung buatan. Daripada situlah bermulanya hidup sel luar dengan jantung buatan. Pembedahan tu berjaya. Sekarang ni jantung sel luar, jantung buatan manusia tu berada di luar badan, dan terpaksa menggunakan beg untuk isi jantung tu. Sel luar mengambil masa berbulan-bulan nak biasakan diri dengan keadaan macam tu. Bawa jantung dia dalam beg untuk berjalan pergi ke mana-mana. Memang sangat kekok lah. Beg jantung sel luar ni adalah seberat 6.8 kilo. Dalam tu ada bateri, ada motor elektrik, lepas tu ada pam. Pam udara untuk pam jantung artificial tu, jantung buatan manusia tu. Dekat beg tu ada 2 tiub besar, tiub plastik yang bersaiz besar. Dalam rongga dada sel luar pula ada 2 belon untuk pam semua darah-darah tu. Dengan cara itulah jantung artificial yang ada dalam beg tu boleh pam darah ke seluruh tubuh sel luar. Proses pam darah ni akan terus berlaku selagi bateri tu masih ada. Bateri dalam beg tu masih ada dan motor elektrik yang dalam beg tu masih berfungsi. Jadi untuk memastikan keselamatan sel luar ni perlu ditemani oleh seseorang sepanjang masa. Tak kiralah keluarga dia ke ataupun suami dia, kena ada bersama-sama dengan sel luar sepanjang masa. Diorang kena standby macam tu, sebab kalau bateri yang ada dalam beg tu habis, diorang cuma ada masa sekitar 90 saat sahaja untuk tukar bateri tu. Kalau tak sempat tukar dalam tempoh masa 90 saat tu ataupun 1 minit setengah tu, jantung artificial yang pam darah ke tubuh sel luar ni akan berhenti pam darah. Dan masa tu memang sel luar akan berada dalam keadaan yang sangat bahaya lah. Kalau dinilaikan dalam ringgit Malaysia, harga jantung buatan manusia ni adalah RM480,216. Memang sangat-sangat mahal. Dekat setengah juta harga dia. Tapi sebenarnya kegunaan jantung buatan manusia ni hanyalah untuk sementara waktu saja. Bila dah ada penderma jantung, jantung artificial ni akan dikeluarkan, diganti dengan jantung yang sebenar daripada penderma jantung. Sebab masa mula-mula sel luar sakit dulu, nak buat operasi pembedahan transplant jantung tak boleh. Sebab badan sel luar pada masa tu berada dalam kesakitan yang teramat sangat. Jadi tak boleh nak buat. Jadi bila dah guna jantung buatan manusia ni, badan sel luar dah okey sikit, dah hilang sikit sakit tu, barulah boleh tunggu penderma jantung yang lain buat pembedahan semula. Pembedahan pemindahan jantung. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.